إلا الله لا إله إلا الله صلاة القامة مقام الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام وجعل مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menekadkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita buat dan bertambah lagi lah ibadat-ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan dapat menjadi seorang yang berjaya, seorang yang bertuahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini dah kita dapat nikmat sihat, nikmat panjang umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu lagi kita mendapat kejayaan yang sebenar. Kejayaan yang sebenar sesuatu itu masa hidup atas dunia ini dia berusaha, dan selepas daripada dia mati, lepas pada azab neraka Allah Subhanahu wa taala, di situlah dia akan baru berjumpa dengan kejayaan yang sebenar, dan dia akan selamat selama-lamanya, dia akan senang selama-lama, dia akan muda selama-lama, dia tak akan sakit selama-lamanya. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis Qudsi, ya Adam, wahai anak Adam, tiap hari itu umurmu semenjak daripada keluarnya kamu dari perut ibu kamu, dan sehari-hari bertambahlah hampirmu kepada kuburmu hingga masuknya kita di dalamnya dalam kubur. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ini satu kesedaran peringatan kepada kita. Kadang-kadang katanya umur kita sikit, dan kita kedekatnya dengan alam kubur yang setiap orang mesti akan masuk, yang singgah yang pertama, tempat singgah yang pertamanya selepas pada mati, yang dikatakan alam barzakh ataupun alam kubur. Sedang Jumaat yang fardu takdir, kita tubuh di atas diri kita, takdir kita ni 7 ni umur ni 10 tahun, persiap kita adalah setahun, ada seminggu, dan macam-macam. Mungkin esok sedang rahmati Allah. Dengan sebab itu kita kena dalam diri kita kena bahawanya kita dekat setiap hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu roh dia tercabut daripada jasadnya, sesuatu dan satu masa apabila dekatnya kita nak tubik pada rumah kita, maka mereka menyeru dan si mayat itu akan terdengar. Apa mereka berkata? Ya fulan, wahai fulan bin fulan,
Sebentar lagi kamu akan keluar pada rumah yang mu duduk ini. Dah, tak kira lah rumah kita besar, istana ke, rumah kecil ke. Malaikat kata sebentar lagi kamu akan keluar dari rumah ini dan kamu akan kembalinya pada rumah ini selamanya. Dan kamu akan tinggalkan segala kenderaan-kenderaan kamu. Kamu akan dan kamu akan berhadap pada satu negeri yang sangat haru-haranya. Ini kepada orang yang tidak ada amal, tidak ada bekalan. Maka mereka berkata lagi, wahai fulan bin fulan, sesungguhnya perjalanan kamu ini jauh, tetapi kenapa dalam perjalanan kamu tak ada buat persiapan dan bekalan kamu gunanya di sana? Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, maka waktu itu tak ada masa untuk kita nak bertaubat kepada Allah. Waktu itu tidak ada masa untuk kita nak berzikrullah. Waktu itu tak ada masa yang kita nak semayang berjamaah. Waktu itu tak ada masa yang kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jadi seorang yang sesal kalau sekiranya hidup Allah Subhanahu wa taala kita ikut kita. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam satu hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Bersabda, mengikut akan mayat itu oleh 3 perkara. Kita apabila mati, sewaktu hatta kita ke kubur nanti, setiap orang ni akan ikut 3 perkara. Ikut kita ni. Dan 2 perkara akan kelik semula, dan hak duduk dengan kitanya 1 sahaja. Kata Nabi SAW, mengikut akan mayat oleh ahlinya, oleh anak pinak keluarga dia, waris warah dia, saudara, saya rapat, saya tak rapat. Yang keduanya, harta benda yang kita usaha, kenderaan kita. Harta benda kita akan ikut kita juga kepada kubur suatu nanti. Yang ketiga, amalan kita. Kata Nabi, apabila sampai di kubur, setelah letaknya jasad kita dalam liang lahat dalam kubur, maka kata Nabi, lah 2 perkara dia akan kelik di rumah dia. Yang pertama, harta akan kelik, dan ahli keluarga kita tak duduk sekali dengan kita. Tetapi wa yabqa amaluhu, dan kekallah oleh amalannya, amalan bagi seorang. Maka amalan ni ada 2. Ada amalan yang baik dan ada amalan yang jahat. Kalau kita hidup di atas dunia ni tak ada buat gapo diraka pada Allah, maka akan duduk bersama kita amalan yang jahat. Nah, kalaunya kita ni guna masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan kepada Allah, maka kita akan bersama dengan amalan yang baik. Kata setengah riwayatnya, amalan ini akan menjadikan rupa seseorang, akan menunggukan kita. Rupa seorang laki-laki yang elok mukanya akan bersama dengan kita sewaktu perseorangan kita dalam kubur. Orang itu tak kesik, orang itu tak puas duduk dalam kubur serentak, kerana kubur itu dah menjadikan satu tempat ataupun satu taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berada dalam kubur 3 hari, roh berminta kepada Allah. Roh ni akan minta izin, ya Allah, izinkan olehmu akan daku supaya aku berjalan nak tengok jasad aku dalam kuburnya. Izinkan oleh Subhanahu wa taala. Jasad, dan dia tengok dan mengalir semuanya darah, maka menangisnya roh ini akan sebagai tangis berpanjangan. Maka rohnya akan berkata, wahai kekasih, adakah engkau ingat kepada ini? Karena kita menganggankan Allah, karena kita lalaikan perintah Allah, kita buat tameru dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memberati dengan hukum Allah, hanya kita memberati dengan harta benda dunia. Allah
Dengan sebab itu, sama-samalah yang mana Allah Ta'ala masih bagi peluang pada kita. Masa lagi sehari dua ni, kita berubah hidup kita. Daripada malas semaya berjamaah kepada semaya berjamaah. Daripada malas puasa, kita berpuasa. Daripada malas mengaji, kita duduk dalam majlis ilmu. Dalam malas kita baca Quran, kita bacalah setiap hari walaupun sedikit. Karena itu sebagai bekalan kita, dan juga dia akan jadi kawan saing rapat kita sewaktu kita berada perseorangan di dalam liang lahat nantinya. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, masa ini masih ada peluang lagi, masih tak lewat lagi. Kalau kita boleh perubahkan, kita memperbanyakkan amal ibadat sebagai bekalan kita. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam satu kita usaha supaya kita masuk di dalam golongan-golongan ini. Kerana setengah daripada golongan ini mana Rasulullah SAW telah bersabda dalam satu hadis. Nabi kata, salasatun yaumal qiyamah ala kathibin min miskin aswada wa la yahummuhum hisabun. Ada tiga golongan kata Nabi, yang mana di akhirat esok tiga golongan ni dia akan duduk satu tempat di atas kasturi yang hitam, mana tempat yang baik. Kalau orang di akhirat duduk tempat yang mulia, tempat yang bau sedap, itu tanda kata orang itu lebih. Wala yahummuhum hisabun, dan dia tak ada duka cita, tak rabuk tentang Allah Ta'ala nak hisab, nak tanya amalan kita, tak rasa takut. Dan dia juga akan duduk dalam ketenangan pada hari yang mana hari itu hara-hara, hari akhirat, hari hara masing-masing. Dia untuk nak menambahkan diri supaya selamat di masyar. Tetapi tiga orang ini dia akan selamat, dia akan bukan supaya dapat nikmat Allah Ta'ala, dapat syurga Allah Subhanahu alaihi wasallam. Rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhi ta'ala. Seorang laki-laki boleh baca Quran setiap hari kerana keadaan Allah. Kerana Nabi yang baca Allah. Nah, sebelum kita habis surat khabar ya, habis baca WhatsApp, habis baca Facebook dan sebagainya, tetapi kita tinggal nak baca Quran. Kalau bekal kita. Yang kedua, wa amma bin nas wa hum bihi raduna. Dan dia iman bagi baca dan itu reda dengan dia. Dan yang ketiga, wa rajulun tuliya birrizqi dunya falam yushalika an akhirah. Laki yang mana hidup di dunia ni duk cari Allah Ta'ala balik, makna cari rezeki, pagi rezeki, tengah hari cari rezeki, dan malam rezeki. Dalam hak itu dia tak tinggal amal akhirat, dalam keadaan rezeki tak jamaah Quran, dan ada dia ulun fi masjid wa da'a ilahi ibqa wajhil. Laki yang dia menyeru ajak orang mari masjid semata nak menutupkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Taala di pada masyarakat esok ni satu tempat yang hebat. Sama-samalah muslimin sedang Jumaat yang dirahmati Allah. Kerana Allah Ta'ala masih beri puan pada kita lagi, belum Allah Ta'ala ambil roh lagi. Sama-sama kita muhasabah dan kita bertaubat kepada Allah, dan kita bersungguh semaya hak tinggal dulu kita qada, jangan qada. Nah, dan kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan selamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqu innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته الله تعالى إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. الله المسلمين المؤمنين المؤمنات الأحياء إن الشرك الدين عن والدينا وعن المسلمين والمسلمات المؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.